Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam MG Flash 14 Oktober bersama saya Randy Gaddafi. Kita ke berita utama. Lagi mata wang asing dan tempatan bernilai RM321,000 dirampas di dua safe house di ibu negara. Dalam penggeledahan yang dibuat pada malam Ahad itu, ia dipercayai melibatkan seorang ahli politik berpengaruh. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, dalam serbuan pertama $74,000 Singapura bersamaan RM243,000 ditemui dan di lokasi satu lagi RM78,000 dijumpai. Beliau menjangkakan akan ada lagi penemuan-penemuan baharu safe house lain termasuk penyimpanan wang di bank lain dan pihaknya masih menjalankan siasatan serta risikan berhubung kes itu. Pada Sabtu lalu, sejumlah wang asing bernilai RM5 juta dijumpai ketika menggeledah sebuah pangsapuri di ibu kota. Jelasnya setakat ini 4 individu ditahan termasuk bekas eksekutif kanan di Perbadanan Menteri Besar Selangor MBI dalam siasatan skandal rasuah jutaan ringgit melibatkan konsesi pelombongan pasir. Katanya tangkapan dibuat membabitkan 3 lelaki dan seorang wanita. Salah seorang daripadanya adalah seorang pengarah syarikat atau seorang ahli perniagaan yang telah ditahan dan direman pada 10 Oktober lalu hingga esok. Satu kertas siasatan di bawah Akta Pencegahan Rasuah 2009 dan Akta Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001 telah dibuka. Jawatankuasa Fatwa Melaka memutuskan ajaran dan kepercayaan dalam Global Ikhwan Service and Business Holdings GISBH adalah sesat dan tersasar daripada ajaran Islam sebenar serta Ahli Sunnah wal Jemaah. Mufti Negeri Dato' Abdul Halim Tawil berkata, keputusan itu dibuat selepas pihaknya mendapati beberapa elemen ajaran dan kepercayaan pengikut dalam GISBH menyamai amalan dalam kumpulan Al-Arkam yang diwartakan sesat pada 1994. Dan kali ini kita melihat elemen tadi ke atas GISB ada persamaan ciri-ciri yang dipegang oleh pihak berkuasa, yang dipegang oleh pengikut-pengikut bekas Al-Arkam dan Rufaqa yang mana mereka mendaftar ataupun menjenamakan mereka semua sebagai Global Ikhwan Sdn Bhd Holding. Jadi perkara ini kami mengambil ketetapan bahawa ada persamaan dari sudut kepercayaan, amalan dan juga pegangan mereka dari sudut wirid dan sebagainya. Dan kita telah memutuskan iaitu apa yang dibawa oleh kumpulan GISB ini adalah bertentangan dengan hukum syarak. Dan kita sedang proses untuk tindakan selanjutnya fatwa yang telah kita bincangkan ini untuk dibentangkan di dalam majlis dan seterusnya diwartakan. Beliau ditemui selepas menghadiri seminar pendidikan fatwa kontemporari Anjuran Jabatan Mufti Negeri Melaka sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Ia menjadi negeri keempat yang memfatwakan ajaran dalam GISBH sebagai sesat dan menyimpang daripada pegangan Ahli Sunnah wal Jemaah. Sebelum ini, Jawatankuasa Fatwa Perlis mengisytiharkannya sebagai sesat kerana mempunyai unsur ajaran berkaitan batiniah yang menyeleweng diikuti Selangor dan Pahang. Polis menahan 5 lelaki dan merampas lebih 21 kg dadah pelbagai jenis dengan anggaran nilai keseluruhan RM787,527 dalam serbuan di sebuah rumah sewa di kawasan Cuai Chak, Langkap dekat Teluk Intan, Khamis lalu. Serbuan pada jam 8 malam telah dijalankan oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah Hilir Perak dengan semua suspek berumur antara 30 hingga 47 tahun disahkan mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris mengesahkan semua 5 suspek itu positif dadah dengan dalang utamanya berusia 47 tahun mempunyai 23 rekod jenayah lampau. Pihak polis telah menjumpai dan merampas 4 paket plastik Lutsina berisi bahan disyaki dadah jenis heroin. Anggaran berat 4.21 gram
Yang kedua, 4 paket Lutsina berisi bahan disyaki dadah yang jenisnya iaitu metapetamin, agaran berat 3.12 gram. Dan yang ketiga, 13 bungkusan plastik Lutsina, di dalamnya mengandungi ketulan kristal disyaki dadah jenis metapetamin, anggaran berat 21.863 gram ataupun 21.863 kilogram. Beliau memberitahu berdasarkan siasatan yang dijalankan, sindiket berkenaan dipercayai mula aktif dalam aktiviti pengedaran dadah pada September 2024. Katanya dadah yang dirampas disyaki untuk diedarkan di pasaran tempatan dan sekitar negeri Perak. Pelbagai komoditi bernilai 30.4 juta ringgit dirampas oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah 2 dalam serbuan di Pelabuhan Kelang, Selangor antara Ogos hingga 4 Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin berkata ia melibatkan kenderaan mewah, minuman keras, besi sekerap, e-sisa dan pelbagai barangan lain. Katanya rampasan kenderaan mewah yang diimport dari Asia Timur bernilai RM794,000 ditemui dalam 5 kontena pada 22 Ogos. Ia didapati tiba di pelabuhan pada 17 Julai tanpa kelulusan permit import daripada Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Menurutnya, pengimportan kenderaan itu perlu mematuhi butiran 3/2 bahagian 1 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 2023. Dato' Anis Rizana mengulas lanjut, pada 16 September 79,104 liter minuman keras bernilai 3.11 juta ringgit berjaya dirampas dipercayai dibawa masuk dari negara Asia Timur yang diikrarkan sebagai rim besi truk dan album gambar. Dalam kes berasingan, JKDM turut menyita 1,98.19 tan besi sekerap bernilai 13.2 juta ringgit dijumpai dalam 44 kontena berasal dari benua Amerika pada 5 September. Ia tertakluk kepada permit import dikeluarkan oleh SIRIM, Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia berdasarkan butiran 5 bahagian 1 jadual keempat Perintah Kastam Larangan Mengenai Import 2023. Tambahnya, JKDM bersama Jabatan Alam Sekitar dalam Ops E-Waste merampas 2,118.91 tan e-sisa bernilai 5.59 juta ringgit antara 17 Ogos hingga 4 Oktober menyelamatkan ketirisan hasil sebanyak RM558,579. Rampasan lain melibatkan etil alkohol, rokok dan minuman keras bernilai 7.15 juta ringgit. Gara-gara masalah brek, 6 kenderaan disapu lori di lampu isyarat Seri Medan Batu Pahat, Johor semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Syarul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, kejadian tersebut berlaku pukul 3.47 petang semasa semua kenderaan sedang berhenti. Beliau berkata kejadian berlaku apabila sebuah lori yang dipandu lelaki tempatan berusia 46 tahun dalam perjalanan dari Parit Sulong ke Johor Bahru. Sebaik sampai di lokasi kejadian, kenderaan berkenaan mengalami masalah brek telah melanggar 4 buah kereta dan 2 buah motosikal yang sedang berhenti di persimpangan lampu isyarat. Bagaimanapun katanya, kesemua mangsa yang terlibat dalam kemalangan tidak mengalami sebarang kecederaan. Terdahulu, video berkenaan kejadian tersebut yang berdurasi 35 saat tular dalam media sosial sejak semalam. Assistant Commissioner Syarul Anwar Musyadat berkata, keputusan ujian saringan awal air kencing terhadap pemandu lori mendapati bebas daripada sebarang pengaruh dadah. Beliau memberitahu lori berkenaan sudah ditahan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom bagi pemeriksaan lanjut. Tambahnya, kes disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. MG Flash beralih ke perkembangan berita dunia.
Angka kematian akibat serangan Israel ke atas Lebanon sejak Oktober lalu meningkat kepada 2,306 dengan 10,698 lagi cedera. Dalam kenyataannya, Kementerian Kesihatan Lebanon pada Ahad memaklumkan dalam tempoh 24 jam sahaja, 51 orang terbunuh dan 174 yang lain cedera. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lebanon terhadap apa yang didakwanya sebagai sasaran Hizbullah sejak 23 September, membunuh sekurang-kurangnya 1,488 orang, mencederakan lebih 4,297 yang lain dan menyebabkan lebih 1.34 juta orang kehilangan tempat tinggal. Serangan udara itu merupakan peningkatan peperangan rentas sempadan selama setahun antara rejim penggana Zionis dan Hizbullah sejak permulaan serangannya di Semenanjung Gaza. Walaupun terdapat amaran antarabangsa bahawa Asia Barat berada di ambang perang serantau di tengah-tengah pembunuhan beramai-ramai Israel ke atas penduduk Gaza dan Lebanon, Tel Aviv meluaskan konflik pada 1 Oktober dengan melancarkan pencerobohan ke selatan negara itu. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa. Hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.